Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup kami akan membentangkan tentang Electric Car Project Proposal. Kereta yang kami pilih adalah Nissan Leaf. Grup saya terdiri daripada saya, Muhammad Ashman Reka Pirosli, Muhammad Aslam bin Anunan, Muhammad Azwan bin Jekan dan juga Muhammad Kamarul Hafi. Okey. Slide yang pertama adalah berkaitan dengan General Safety. Apa yang kita tahu, general safety ni secara menyeluruh adalah tentang keselamatan semasa kita melakukan tugas-tugas kita. Kita harus memastikan permukaan untuk kita melakukan kerja itu berada dalam keadaan yang bersih, seperti tiada minyak, tiada habuk dan sebagainya, ataupun air yang menyebabkan kemalangan berlaku. Contohnya, tergelincir boleh menyebabkan kecederaan berlaku. Yang kedua, kita haruslah mempunyai knowledge tentang keselamatan, iaitu knowledge about safety. Sebelum kita melakukan apa pekerjaan, kita harus mempunyai knowledge bukan saja tentang pembaikan yang akan dilakukan, tetapi kita juga perlukan knowledge about safety. Yang pertama, kita haruslah mengikuti ataupun mengambil tahu apa itu safety training. Di dalam safety training ni kita akan dilatih berkaitan dengan keselamatan daripada pelbagai segi aspek. Yang kedua, kita haruslah mempunyai knowledge untuk peralatan. Sebagaimana yang kita tahu, setiap peralatan boleh mendatangkan kecederaan sekiranya kita tidak tahu cara-cara untuk mengendalikannya dengan baik. Yang ketiga adalah pengalaman. Kita haruslah mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang otomotif untuk mengendalikan sesuatu pekerjaan yang boleh mendatangkan kecederaan. Yang ketiga adalah safety first. Sentiasa mengutamakan keselamatan di mana jua semasa melakukan tugas-tugas yang telah diberikan. Yang kelima adalah insurans. Okey. Kita haruslah mendapatkan insurans. Setiap company yang kita bekerja, kita haruslah menyediakan insurans. Sekiranya berlaku apa-apa kecuaian ataupun kecederaan yang serius, kita akan dapat insurans. So kita akan ada backup daripada insurans. Kemudian protection, health protection. Okey, ini juga termasuk dalam seperti mana yang saya cakap, iaitu insurans. So kita ada protection nyawa daripada insurans lah. Okay. Seterusnya adalah safety equipment. Yang paling penting semasa mengendalikan kenderaan hybrid ni, iaitu kenderaan yang mempunyai bateri yang sangat tinggi volt, kita haruslah memakai PPE. Yang pertama, kita harus ada hearing protection, iaitu penutup telinga. Yang kedua, yang paling wajib bagi saya adalah face mask. Face mask dia ada pelbagai jenis. Kalau boleh pakai yang full cover muka ni lebih bagus. Kemudian glove yang penebat haba. Glove yang tidak glove yang aliran tenaga elektrik tidak akan boleh masuk. Kemudian safety boot, and then goggles. Okey, yang ketiga adalah hybrid service tool. Kalau boleh tengok kat sini, semua tools kat sini semua yang dibalut dengan penebat haba. Ini adalah untuk menidakkan aliran electricity itu mengalir melalui tools ini dan terus terkena pada kita. So make sure sebelum melakukan kerja kita perlu ada tools yang sebegini, special untuk hybrid servicing. Okey, kemudian sekiranya berlaku kerosakan kepada tools ini, contoh dia punya plastik penebat haba tu terkoyak ataupun something, just buang. Jangan kita nak teruskan pakai lagi, sebab benda ni akan mengakibatkan kecederaan yang serius lah kalau kita ambil ringan bab-bab safety macam ni. Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini saya akan sambung pembentangan daripada saudara Ashman Raika. So di sini kita lihat antara kesan-kesan lah yang
kita patut berwaspada semasa membuat kerja high voltage ni. Yang pertama iaitu electric shock burn. Kulit kita akan terbakar sekiranya kita tidak memakai PPE. Yang kedua iaitu storage tenaga elektrik menyebabkan kebakaran atau letupan. Yang ketiga iaitu kerja high voltage dan kabel-kabel yang mempunyai voltan yang tinggi yang akan menyebabkan kematian pada pekerja high voltage-nya. Di situ betapa pentingnya kita memakai PPE semasa membuat kerja high voltage. Seterusnya iaitu plan bengkel. Ini adalah contoh-contoh plan bengkel yang patut ada di setiap pusat servis. Di sini kita lihat minor servis dan major servis kenderaan telah diasingkan daripada hybrid servicing. Ini bertujuan kerana untuk keselamatan para pekerja. Sebagai contoh, kenderaan biasa yang diservis tidak menggunakan peralatan yang mempunyai penebat. Jadi kawasan hybrid servicing dan kenderaan biasa perlu diasing supaya tidak berlakunya kecuaian yang mengakibatkan kecederaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aslam bin Adanan and metric ID is VB19039. So today I want to present about electric car Nissan Leaf. For my part, I will present about battery and motor. For the Nissan Leaf has gone before with its standard 40 km watt per hour battery delivering up to 311 km on a single charge. Can take a daily commuting and road trip with confidence. For the next. Bateri yang digunakan oleh kenderaan Nissan Leaf ini ialah laminated lithium ion dan voltagenya ialah 350 volt. Kapasiti pula ialah 40 kW per hour. Seperti yang kita nampak, ini ialah flowchart untuk charge control. Dia akan bermula daripada start charge, and then dia pergi check battery connection, lepas tu check battery temperature, lepas tu check battery voltage. Kalau dia gagal, dia akan pergi preliminary charge. Kalau dia lepas, dia akan masuk pada constant current, constant voltage charge yang mana terdapat voltage monitoring, current monitoring, temperature monitoring, time monitoring. Selepas itu, kalau dia gagal, akan masuk pada abnormal charge stop. Kalau dia pas, dia akan masuk charge completion. For safety instruction. Do not dip or wet the battery in water, seawater, or on the liquid. Otherwise, the battery may be short, which may generate heat or cause damage. Do not put the battery into a fire, otherwise the electrolyte may burn or cause an explosion. Do not heat the battery, otherwise the electrolyte may gasify and resin part may melt, causing leaking, explosion or fire. Kita masuk pada bahagian elektrik motor yang digunakan oleh kenderaan Nissan Leaf. Jenis motor yang digunakan oleh Nissan Leaf ialah 110 kW AC synchronous electric motor. Dan maximum power untuk motor ni ialah 150 RPM. Untuk gear ratio dia ialah 7.937 nisbah 1 untuk pada tahun 2011 hingga 2012, dan
8.193 nisbah 1 untuk 2013 sehingga tahun 2017. Untuk pengetahuan, a synchronous motor is one in which the rotor normally rotate at the same speed as the revolving field in the machine. Oke, seperti yang kita nampak ialah motor tadi adalah dalam segmen C segmen, dan motor ni ialah 110 kW AC synchronous. Bateri ialah 40 kW per hour, and then maximum power is 150 PS. Maximum torque ialah 320 Nm, dan kelajuan yang telah dicapai daripada 0 hingga 100 km per hour ialah mengambil masa 8.2 second. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Muhammad Kamarul Hafi bin Harun BB19041. Today I will present my slide troubleshooting diagram. A diagram of a Nissan Leaf showing the key functional component typical to an electric vehicle. This is example troubleshooting diagram. Superior battery technology firstly place battery in the safest location, provide optimum weight distribution for ideal or predictable handling, and thirdly allow for passenger sitting by intruding into cabin space. Troubleshooting battery problem, the car need to be charged for time a day. Repairing a Nissan Leaf 40 kW battery pack with reduced range. There has a hug effect on range as it stops a pack accessing this full capacity. We carried out the diagnostic check, and as seen, no fault stored in any of the control module. So we have to disconnect to 12-volt battery, carry out 20 minutes of diagnostic, walk twice to be sure the main problem. The problem is the whole rear module has expanded and in undertension. The reason is this rear stack that the hottest combined with constant rapid charging and heating and the lack of thermal management. We need to remove the battery from the car with a crane for safety, removing the bus bar and IV harness. We had to replacement module on charge, and remembering there are 4,000 each module is not quick process. We carry out another Leaf battery swap. We are able to build the rear stack back up. It was easy. We actually had to use rear strap to compress the module enough to allow us to bore it back together. The pack was built and ready to be tested. Despite this issue is very easy battery to work on in most cases, and power it up to check everything was working. And finally, the result, and after a couple of ballot charge, the bill of split reduced to 39 millivolts and then 28 millivolts afterward. So we are very pleased with the result. Thank you very much.